Assalamualaikum, selamat pagi. Untuk murid-murid tahun 5K dan juga 5B ya, Ibnu Kadum dan juga Ibnu Batutah. Okey, pagi ni mengikut jadual kelas cikgu, iaitu sekejap untuk tahun kelas 5K dan juga 5B RBT ya, pukul 11 hingga pukul 12.30 tengah hari ini. Jadi ini merupakan kelas pertama kita untuk tahun 2021, di mana sepatutnya kita dah masuk sekolah, dah boleh bersemuka dengan kamu semua. Disebabkan oleh pandemik COVID-19, jadi kita terpaksa lah belajar secara maya ataupun secara online. Tak kira lah kamu online ke, kamu offline ke, okey. Yang penting kamu boleh meneruskan pembelajaran di rumah. Okey. Seperti mana yang tahun lepas 2020, cikgu mengajar kamu juga dalam subjek RBT. Okey, untuk tahun 5 insya-Allah lagi sekali cikgu diberi kepercayaan oleh sekolah untuk mengajar kamu bagi tahun 2021 untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Okey. Pada tahun 2020 dulu banyak juga yang kita tak sempat habis. Okey, bukannya cikgu tak nak mengajar kamu, tetapi disebabkan oleh kita cuti, kita belajar di rumah, ada kekangan, jadi kita tidak dapat menghabiskan sukatan mengikut apa yang sepatutnya kita habis. Okey untuk tahun ni kita akan mulakan dengan tajuk yang pertama, iaitu teknologi rumah tangga. Okey, sebelum tu cikgu kenalkan dulu. Untuk RBT tahun 5 kita ada 4 tajuk utama, iaitu teknologi rumah tangga. Yang kedua, aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Dan ketiga, reka bentuk pengaturcaraan. Dan yang keempat, teknologi pertanian. Okey, cikgu harap ataupun cikgu percaya ibu bapa kamu dah datang ambil ini buku teks buku teks baru yang kita akan guna untuk tahun 2021. Okey. Ini buku teksnya. Okey. Cikgu lebih mengajarkan kamu lebih banyak, lebih banyak berpandukan buku teks. Kerana apa? Kerana kamu dapat menerima pembelajaran kamu dengan lebih banyak ataupun dengan lebih mudah. Okey kalau kamu gunakan buku teks sebagai rujukan seperti mana yang cikgu ajar kamu tahun-tahun lepas, insya-Allah kita akan dapat apa yang cikgu ajar kamu semua. Boleh? Okey. Untuk tajuk yang pertama, kita tak nak buang masa, kita tengok tajuk yang pertama Okey, tajuk yang pertama iaitu unit 1, teknologi rumah tangga. Okey. Kenapa kita ni yang lelaki kena belajar juga berkaitan dengan teknologi rumah tangga ni? Okey, sebenarnya teknologi rumah tangga ini bukan sahaja untuk perempuan ataupun pelajar perempuan, tetapi kita semua, tak kira lah lelaki ataupun perempuan, perlu belajar berkaitan dengan teknologi rumah tangga. Kerana banyak sangat manfaat ataupun faedah ataupun kelebihan yang kita akan perolehi apabila kita belajar tajuk ini. Okey. Kamu tengok muka surat 1, muka surat 2 dan juga muka surat 3. Okey. Muka surat 1 yang tadi penerangan cikgu berkaitan dengan tajuk. Okey, muka surat kedua, teknologi rumah tangga. Okey. Alia, ibu dan adiknya berada di sebuah kedai yang menjual produk berasaskan jahitan. Okey, kalau kita tengok, kita perhatikan di sekeliling ataupun di dalam rumah kita terdapat banyak fabrik ataupun kain ataupun asas jahitan yang ada di dalam rumah kita. Okey. Salah satu iaitu kain lansir. Kamu tengok kain lansir rumah kamu, boleh katakan semua rumah ada kain lansir. Okey, kamu tengok jahitan dia.
Okey. Kamu tengok jahitan dia. Kamu tengok jahitan dia, terdapat pelbagai jenis jahitan. Okey, kalau kamu tengok di atas, jahitannya kecil, di bawah jahitannya bercorak. Okey, itu semua ada namanya sendiri. Okey, kerana apa? Kerana asas jahitan ini merupakan keperluan dalam kehidupan kita. Okey, apa lagi kamu yang ada? Okey, contoh lain. Sofa ataupun tempat alas duduk. Sofa lah, kita sofa dulu. Okey, sofa rumah kita pun dijahit. Okey. Okey, kamu tengok contohnya sofa rumah cikgu. Okey, ada jahitan-jahitannya. Okey, semua ini merupakan asas jahitan lah yang perlu kamu tahu. Okey. Okey, apa lagi? Alas meja makan, alas kerusi, malah baju yang cikgu pakai ini pun mempunyai jahitan-jahitan. Okey, jahitan-jahitan yang boleh menjadikan ia, pada dasarnya ia adalah kain biasa tapi dijahit menjadikan pakaian, iaitu baju. Okey, seperti baju mana kamu pakailah. Okey. Okey, kamu tengok muka surat 4 dan 5. Hari ini kita akan belajar muka surat 4 dan 5 sahaja, iaitu kenali mata jahitan. Okey, kenali mata jahitan. Okey, kamu tengok muka surat 4 dahulu. Okey, cikgu banyak akan mengajarkan kamu menggunakan buku teks, kerana buku teks ni adalah panduan kamu yang sebenarnya, selain daripada cikgu dapat daripada sumber-sumber lain, iaitu sumber-sumber teknologi seperti dalam internet dan sebagainya. Okey, tetapi panduan cikgu yang utama iaitu penggunaan buku teks. Okey. Okey, kamu tengok muka surat 4. Mata jahitan tangan mempunyai pelbagai jenis. Okey, mata jahitan tangan mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Yang berikut ialah contoh mata jahitan tangan. Okey, ada berapa di sini contoh jahitan mata jahitan tangan? Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, ada 6 contoh mata jahitan tangan. Okey, yang pertama iaitu jahitan kia, K-I-A, kia. Okey, yang kedua jahitan jelujur halus. Yang ketiga jahitan jelujur kasar. Okey, yang keempat jahitan insang pari. Yang kelima jahitan sembat. Dan yang keenam jahitan silang pangkah. Okey, terdapat berapa? Ada 6 contoh mata jahitan. Okey, boleh semua? Okey. Tak apa, yang mana yang tak ada pada pagi ini, okey, sepatutnya kamu kena gunalah masa daripada pukul 11 sehingga pukul 12.30 untuk belajar RBT. Walaupun kita tidak buat lagi secara mic, kerana mic akan dilakukan pada luar waktu pembelajaran kamu yang sebenarnya yang cikgu tahu kita akan buat malam. Kerana apa? Kerana mic ni memerlukan penggunaan teknologi sepenuhnya. Okay, cikgu percaya di antara kamu yang tidak mempunyai gadget seperti laptop, telefon, internet dan sebagainya, kerana ibu bapa kamu bekerja. Okey, jadi untuk mic, okey, pihak sekolah akan buat pada luar masa sesi persekolahan, iaitu mungkin petang ataupun malam. Itu bergantung kepada jadual yang cikgu dapat. Okey, seperti contohnya cikgu dapat jadual minggu hadapan pada hari Isnin ataupun Selasa malam. Masa cikgu lah. Mungkin masa-masa lain adalah untuk cikgu-cikgu lain. Okey, jadi kena tunggu giliran untuk melakukan mic, untuk membuat mic. Okey, berbalik kepada pembelajaran kita tadi. Okey, ada berapa? Ada 6 contoh mata jahitan tangan. Okey, kamu tengok, kalau kamu ambil seluar yang paling mudah dekat sini, contohnya seluar jeans. Kalau kamu tengok seluar jeans tu, terdapat berbagai jenis jahitan yang terdapat pada seluar jeans kamu tadilah. Okey, yang pertama iaitu jahitan kia. Jahitan kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan.
untuk mula jahitan, dan yang terakhir untuk matikan jahitan. Okey, seperti contoh cikgu tunjuk contoh dekat baju cikgu. Okey, contohnya dekat sini. Mula jahitan. Okey, menggunakan jahitan kia, dan yang terakhir nanti di penamat di sini pun dia akan menggunakan jahitan kia. Itu yang dikatakan jahitan ini digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit sebahagian kelim yang merentas serta menggantikan jahitan mesin. Okey, balik pada ayat tadi, mesin. Okey, walaupun kita kat rumah ibu, kakak kita menggunakan mesin, tetapi jahitan tangan ni adalah juga satu asas yang penting untuk dalam proses menjahit apa-apa pakaian ataupun kain sekalipun. Okey. Okey, kenapa pelajar lelaki pun kena belajar jahit? Ya, okey, sebenarnya kamu tidak sedar banyak pereka fashion yang terkenal di dunia ini terdiri daripada orang lelaki. Okey Kerana apa? Kerana pereka fashion merupakan bidang yang sangat memberi pulangan yang lumayan dari segi hasil ataupun kewangan. Kita akan dapat duit yang banyak apabila kita menjadi pereka fashion yang terkenal lah. Okey, kadang-kadang satu baju itu berharga berpuluh-puluh ribu. Okey, kebanyakan dia adalah daripada lelaki. Okey, balik pada tajuk kita yang kedua, iaitu jahitan jelujur halus. Okey, jahitan jelujur halus digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan jelujur halus digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Okey, jahitan ini juga digunakan untuk membaiki kelepek yang meretas. Okey, di bahagian hujung ni kan, baju kita kan, kalau kamu tengok mak kamu, kalau kamu basuh baju kita dah lama, dia akan keluar kan jahit tu kan. Dia akan mengelepek bawah ni, macam terkeluar je. Okey, tercantas kan dia punya benang. Okey, jadi kita akan buat jahitan jelujur halus. Dia kecil je, tak nampak. Okey, yang terutama sekali kan pelajar lelaki kat seluar tu. Kamu yang tak perasan sebab mak kamu yang jahit. Sebenarnya mak kamu menjahit menggunakan jahitan jelujur halus kaki seluar tu. Okey, boleh? Okey, boleh cikgu harap kamu semua boleh lah. Okey, macam ni lah kalau kita belajar secara maya. Cikgu tak nampak kamu, kamu tak nampak cikgu. Melainkan kalau kita dah buat Google Meet nanti Okey, boleh? Okey, yang ketiga iaitu jahitan jelujur kasar. Okey, jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Macam mana tu? Okey, maknanya di sini dua kain menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik. Dua kain diletak dijahit. Asalnya kain macam ni lah. Okey, warna pin pin. Okey, warna pin, warna merah, warna jingga, merah hati macam nak purple sikit ni. Dua warna kan, berbeza kan. Okey, dua warna lah. Okey. Yang ketiga iaitu jahitan insang pari. Jahitan insang pari macam mana pula? Okey, jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Okey. Insang pari dalam seluar jeans. Kita buka, kita ambil seluar jeans, kat kaki tu kita tengok bahagian dalam. Itu jahitan insang pari. Okey, jahitan sembat pula. Ini pun cikgu kali pertama dengar jahitan sembat ni Jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepek atau bahan hiasan. Dia macam dengan jahitan jelujur tadi kan. Cuma dia untuk hiasan, lebih kepada hiasan. Dan yang terakhir iaitu jahitan silang pangkah. Okey, jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepek, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Okey. Ada berapa jenis mata jahitan tangan? Mata jahitan tangan ada 6, iaitu jahitan kia, jahitan jelujur halus, jahitan jelujur kasar,
jahitan insang pari, jahitan sembat dan juga jahitan silang pangkah. Okey, boleh? Okey. Di bawah itu adalah uji minda. Mengapakah mata jahitan silang pangkah dan insang pari boleh dijadikan sebagai jahitan hiasan pada artikel jahitan? Kenapa? Kerana dua jahitan, iaitu jahitan insang pari dan juga jahitan silang pangkah, merupakan jahitan yang istimewa kerana boleh kita hasilkan pelbagai jenis corak, hiasan. Okey, kita boleh silang. Sebenarnya dia adalah untuk jahitan tetap juga, tetapi kita boleh jadikan ia sebagai hiasan. Okey, cikgu tahu kalau ibu bapa kamu ataupun kakak kamu ataupun mak kamu, makcik kamu yang pandai menjahit, mereka lebih arif sebenarnya, tetapi kalau kamu tak melakukan, susah jugalah. Okey cik, kalau seluar terkoyak je, baju koyak, kita bagi kat mak kita. Sebenarnya kita pun boleh juga menjahit kerana ia merupakan asas jahitan ataupun asas dalam kehidupan kita. Okey, untuk hari ini mudah sahaja kerja kamu. Kerana kita pun mula-mula kan ambil mood untuk belajar secara online ataupun secara maya. Jadi cikgu nak kamu menyediakan nota yang ringkas kepada cikgu, ataupun senang dengan kata lain, kamu ikut saja buku teks ni, kamu buat nota ringkas ni tapi menggunakan peta minda. Okey, menghasilkan peta minda yang cantik. Okey, kemudian kamu warnakan. Okey, ataupun kamu tuliskan di mana lekat dulu, ataupun kertas warna kamu potong-potong, kamu lekat di satu kertas putih. Okey, boleh faham tak? Okey, contoh cikgu cakap lagi sekali. Okey, kamu salingkan semula nota, iaitu ada 6 jenis jahitan di atas kertas warna. Kemudian kamu gunting, buatlah bentuk awan, bentuk love ke, bentuk kotak ke, kamu tampal dekat kertas putih. Okey, kamu tulis pula nota yang kedua, iaitu jahitan jelujur halus. Kamu gunting semula, kamu lekat. Kita buat dalam bentuk peta minda. Okey, peta minda. Kemudian letakkan di atas kertas lukisan ataupun kertas putih, lekat. Okey, menghasilkan satu poster. Okey, ataupun satu template. Okey, yang menunjukkan kamu telah melakukan ataupun membuat nota berkaitan dengan mata jahitan. Okey, boleh? Okey. Yang mengikuti kelas cikgu di dalam GC ini dah selesai semua nanti. Contohnya, cikgu beri contoh. Okey, Muhammad Adam Ashraf bin Ismail. Contoh kelas 5K selesai. Okey, sudah selesai cikgu. Okey, tulis saja note di bawah GC tu supaya cikgu tahu, ataupun cikgu boleh ambil maklum. Okey, kamu boleh juga upload gambar kamu yang telah kamu hasilkan, template tadi ataupun poster tadi, di bawah nama kamu tulis selesai kelas. Tapi tulis nama. Pastikan kamu tulis nama Muhammad Adam Ashraf bin Ismail 5K. Okey, upload gambar poster selesai. Okey, nanti cikgu bolehlah buat pemeriksaan ataupun cikgu boleh semak untuk kelas kamu hari ni. Okey, untuk kelas 5K dan juga 5B. Okey, untuk kelas 5S jadual kita tak sama. Okey, jadual tak sama. Jadi untuk kelas 5S nanti cikgu akan invite satu lagi GC untuk kelas 5S sahaja. Cuma 5K dan 5B sahaja digabungkan kelas pada hari dan masa yang sama. Okey, untuk 5S cikgu akan invite satu lagi kelas. Okey, sebelum hari Jumaat. Okey, kerana kelas kamu bermula pada hari Jumaat pukul 11 hingga pukul 11.30. Pukul 12.30, 1 jam setengah juga. Okey, boleh kelas semua untuk hari ini ya. Okey, cikgu harap kamu semua menjaga kesihatan kamu. Okey, kalau kamu terpaksa keluar dengan ibu bapa kamu, jangan lupa pakai pelitup muka, sentiasa basuh tangan. Jangan sentuh-sentuh mana-mana tempat. Balik rumah, mandi, basuh tangan dulu kalau kamu terpaksa keluar. Okey, itu saja pesan nama cikgu.
Okey, nota kamu ringkas saja dan kamu boleh berpandukan kepada buku teks yang kamu terima daripada sekolah baru ini. Boleh semua kelas? Boleh? Okey, boleh Cuba harap kamu semua boleh. InsyaAllah semua boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.